Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard pembelajaran 5.1.3 iaitu hasil tambah janjang aritmetik. Baik, hasil tambah n sebutan pertama janjang aritmetik, simbolnya adalah Sn. Sn ni bermaksud hasil tambah n sebutan pertama janjang aritmetik. Di mana formula bagi Sn, formula bagi hasil tambah ada dua. Yang pertama yang ini, iaitu Sn sama dengan n per 2 darab 2a tambah n tolak 1d. Ataupun formula kedua, Sn sama dengan n per 2 darab a tambah l. Di mana l adalah sebutan terakhir. Ada dua formula yang kita boleh gunakan untuk mencari hasil tambah n sebutan pertama janjang aritmetik. Baik, kita tengok contoh soalan. Diberi 4 sebutan pertama suatu janjang aritmetik ialah 1, 3, 5 dan 7. Cari berapakah dia hasil tambah satu sebutan pertama. Okey. Jadi kita tahu kita ada 4 sebutan pertama janjang aritmetik. Okey, di mana A adalah 1 dan D adalah 2. Macam mana dapat D? Sebutan kedua tolak sebutan pertama. Okay, untuk A, hasil tambah satu sebutan pertama, kita boleh wakilkan sebagai S1. S tu bermaksud hasil tambah. 1 tu bermaksud hasil tambah satu sebutan pertama. Jadi, S1 adalah bersamaan dengan T1. Sebab hasil tambah satu sebutan pertama sahaja adalah T1 lah. Jadi, dan kita tahu T1 adalah bersamaan dengan A. Maka nilai S1 adalah 1. Awak kena ingat, S1 adalah bersamaan dengan T1. Okey, sekarang kita nak cari berapakah hasil tambah bagi dua sebutan pertama. Hasil tambah bagi dua sebutan pertama, simbolnya adalah S2. Okey, dia ada tiga cara untuk mencari hasil tambah. Cara pertama ialah kita gunakan formula ini, di mana S2 tu bermaksud sebutan pertama tambahlah sebutan kedua, sebab dia nak hasil tambah bagi dua sebutan pertama sahaja. Jadi S2 sama dengan T1 tambah T2, kita dapat 4. Okey. Cara kedua, kita menggunakan formula ini. Formula ini awak kena hafal. Kita gantilah N kita dengan 2. Sebab dia nak hasil tambah 2 sebutan pertama. N kita gantikan dengan 2. A kita gantikan dengan 1. Dan D kita gantikan dengan 2. Jadi, kita selesaikan dalam kurungan dahulu. Maka kita dapatlah hasil tambah 2 sebutan pertama sama dengan 4. Okay, cara ketiga, kita menggunakan formula ini. Untuk menggunakan formula ini, syaratnya adalah kita kena tahu sebutan terakhir. Sebutan terakhir adalah L. Jadi dalam kes ini, sebutan terakhir adalah ini, T2. Jadi awak hati-hati. Sebab soalan ini, dia hanya melibatkan hasil tambah 2 sebutan pertama sahaja. Jadi sebutan yang lain ni tak nak. Jadi sekarang kita ada sebutan pertama dan sebutan kedua. Maka sebutan terakhir kita adalah sebutan kedua lah. Okay, jadi kita gantikan nilai N kita 2, A kita 1, L kita adalah 3. Kemudian kita selesaikan. Jadi kita dapat nilai 4. Jadi jawapan ketiga-tiga ni sama saja. Ada 3 cara macam mana kita nak cari hasil tambah N sebutan pertama. Sepatutnya awak kena tahu ketiga-tiga cara ni. Okey. Hasil tambah 3 sebutan pertama, simbolnya adalah S3. Okay, seperti tadi, ada 3 cara yang boleh kita gunakan. Cara pertama, hasil tambah 3 sebutan pertama tu bermaksud sebutan pertama, tambah sebutan kedua, tambah sebutan ketiga. Jadi, kita tambahkanlah saja ni, nilainya kita dapat 9. Ataupun cara kedua, kita menggunakan formula ini, di mana N kita adalah 3, A kita adalah 1, D kita adalah 2. Kita masukkan dalam formula dan kita selesaikan macam biasa. Kita dapatlah hasil tambah 3 sebutan pertama adalah sama dengan 9.
Okay, cara ketiga, kita menggunakan formula ini di mana L adalah sebutan terakhir. Okay, dalam kes ini sebutan terakhir adalah T3 ya. Sebab dia nak tanya hasil tambah 3 sebutan pertama saja. Sebutan keempat ni awak abaikan ya. Jadi sebutan terakhir adalah T3 iaitu 5. Jadi kita masukkan dalam formula, kita akan dapat jawapan dia 9 ya. Sama saja jawapan dia. Okay, bagaimana pula kalau kita nak cari hasil tambah bagi 50 sebutan pertama? Formulanya adalah S50. Baik, kita tengok ketiga-tiga cara. Cara pertama, S50 adalah bersamaan dengan T1 tambah T2 tambah T3 sampailah tambah T50. Okey, masalahnya kita tak boleh guna cara pertama sebab sebutan yang diberi hanya sampai sebutan keempat sahaja. Sebutan ke-50 kita tak tahu. Jadi kita tak boleh guna cara pertama. Okey. Bagaimana pula kalau kita nak guna cara ketiga di mana L ni adalah sebutan terakhir. Dalam kes ini sebutan terakhir kita adalah 50. Tapi sebutan terakhir ni pun kita tak tahu. Jadi kita tak boleh guna cara ketiga sebab kita tak tahu nilai L. Maka hanya ada satu cara saja iaitu dengan menggunakan formula ini. Kita gantikan N dengan 50, A dengan 1 dan D dengan 2. Jadi kita selesaikan seperti biasa. Kita selesaikan dalam kurungan dahulu. Jadi kita dapatlah S50 hasil tambah 50 sebutan pertama adalah bersamaan dengan 2500. Okey. E, cari hasil tambah 100 sebutan pertama. Simbolnya adalah S100 ya. Seperti tadi, untuk cara pertama S100 adalah bersamaan dengan T1 tambah T2 tambah T3 tambahlah sampai T100. Masalahnya kita tak tahu berapakah nilai bagi T100. Jadi kita tak boleh guna kaedah pertama. Cara pertama tak boleh guna. Begitu juga dengan cara ketiga. Cara ketiga, kita kena tahu nilai L. L tu adalah sebutan terakhir. Masalahnya sebutan terakhir kita tak tahu. Jadi kita tak boleh guna cara ketiga. Jadi satu cara saja yang boleh kita gunakan iaitu dengan menggunakan formula ini. Ya. Awak gantikan nilai N, nilai A dan juga nilai D. Kemudian kita selesaikan dalam kurungan dahulu. Kita dapatlah S100 bersamaan dengan 10,000. Okey. Jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja. Muka surat 92, soalan nombor 1. Okey, kita beralih kepada contoh berikutnya. Cari hasil tambah janjang aritmetik 1, 3.5, 6, 8.5 sehinggalah 101. Berapa hasil tambah semua ni? Okey, jadi kita tahu kita ada sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. Sampailah 101 ni kita tak tahu dia sebutan keberapa. Jadi kita labelkan dia sebagai TN, sebutan ke N. Ya. Di mana nilai A kita adalah 1 dan nilai D kita adalah 2.5. Okey, masalahnya adalah kita tak tahu N ni berapa. Kita tak tahu 101 ni adalah sebutan ke berapa. Jadi langkah pertama adalah kita perlu cari nilai N terlebih dahulu. Jadi seperti biasa kita dah buat soal latihan ini Kita katakan Tn sama dengan 101. Kita masukkan formula Tn awak dah hafal ni formula Tn. Kita masukkan nilai A dan juga nilai D Nilai N kita tak tahu. Jadi kita bawa dulu 1 ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak. Kemudian kita boleh bahagi 2.5 bahagi kat sini kan. Kita akan dapat 40. Tolak 1 ni kita pindahkan ke kanan, kita akan dapat tambah Jadi kita dapatlah N sama dengan 41. Bermaksud sebutan ke-41 adalah 101. Bermaksud semua ni ada 41 sebutan. Jadi kita nak cari hasil tambah 41 sebutan Bermaksud kita nak cari S41. Maka kita gantikan ke dalam formula ini. Ataupun kita gantikan dalam formula ini dulu N41, A1, D 2.5 kan. Jadi kita selesaikan
kita dapatlah nilai S41 bersamaan dengan 2091. Ataupun kita boleh juga guna formula ini, ya, di mana L kita adalah 101. Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 93 soalan nombor 2. Baik, sekarang kita nak belajar macam mana kita nak kira hasil tambah sebutan yang berturutan. Ya, contoh diberi janjang aritmetik berikut. Okey, di mana? Okey, ini adalah sebutan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Okey, S1 kita dah tahu hasil tambah satu sebutan pertama bersamaan dengan T1. Ya. S2 hasil tambah dua sebutan pertama adalah bersamaan dengan T1 tambah T2. T1 tambah T2 tu maksudnya S2. Ya. Manakala S3 hasil tambah 3 sebutan pertama maksudnya kita tambahkan T1 tambah T2 tambah T3. Itu adalah bersamaan dengan S3. Okay, S8 bermaksud kita tambah sebutan pertama sampailah sebutan ke-8. Itu adalah maksud S8 ya, kita belajar tadi. Okay, bagaimana pula kalau kita nak cari hasil tambah dari sebutan ke-2 hingga sebutan ke-8 ya? Kita nak cari berapakah hasil tambah dari sebutan kedua sehingga sebutan ke-8 yang warna merah ni. Okay, dengan menggunakan formula hasil tambah. Ya. Jadi kalau perhatikan, ini adalah S1. Ya, ini adalah S1 dan semua ni adalah S8. Jadi macam mana kita nak cari nilai hasil tambah dari sebutan kedua sehingga sebutan ke-8 dengan menggunakan formula S8 dan juga S1. Bermaksud ya, S8 tolak S1 kita dapat yang warna merah ni kan. Ya. Semua ni adalah S8 ya. Kita tolak dengan S1, kita dapatlah yang warna merah ni. Okey. Jadi ya, hasil tambah dari sebutan kedua sehingga sebutan ke-8 adalah sama dengan S8 tolak S1. Jadi ya, kita gantikan S8 ni ke dalam formula ini ya. Di mana N sama dengan 8, ya. A sama dengan 1, D sama dengan 2. 3 tolak 1 kita dapat 2 kan. Kita gantikan dalam formula ini. Tolak S1. S1 adalah hasil tambah satu sebutan pertama sama dengan 1 kan. Jadi kita tolakkan dengan 1. Maka kita selesaikan. Ya. Kita selesaikan macam biasa kita dapatlah ya. Hasil tambah dari sebutan kedua sehingga sebutan ke-8 yang warna merah ni nilainya adalah 63. Okey, kalau tak percaya cuba awak tambahkan dari sebutan kedua hingga sebutan ke-8. Awak tambah satu-satu ni, awak tambah 3, tambah 5, tambah 7 sampailah 15. Awak akan dapat nilai dia sama dengan 63. Jadi awak kena ingat ya, hasil tambah dari sebutan kedua sehingga sebutan ke-8 tu maksudnya S8 tolak S1. Okey. Bagaimana pula macam mana kita nak cari hasil tambah dari sebutan ke-4 sehingga sebutan ke-8 ya? Kita nak cari yang ini. Hasil tambah dari sebutan ke-4 sehingga sebutan ke-8. Okey. Kita tahu okey, ini adalah S3. S3 semua ni S3. Manakala yang ini pula adalah semua ni adalah S8. Jadi macam mana kita nak cari yang warna merah ni? Formulanya adalah S8 tolak S3 sebab kita tak nak yang ini ya. Kita nak yang warna merah saja, bermaksud semua adalah S8. Kita tolak yang tak nak ni iaitu S3, kita dapatlah yang warna merah ni. Ya, jadi hasil tambah dari sebutan ke-4 sehingga sebutan ke-8 adalah sama dengan S8 tolak S3. Jadi kita masukkanlah dalam formula ini Sn kan. Ni S8, kita masuk S8 dahulu. Tolak pula S3 ya. Tolak pula S3. Kita selesaikan sikit-sikit dahulu ya. Kita selesaikan sikit-sikit dahulu. Jadi kita dapatlah S8 tolak S3 bersamaan dengan 55. Okey, cuba awak tambah dari sebutan ke-4 sehingga sebutan ke-8. Nilai dia mesti sama dengan 55. Maka hasil tambah dari sebutan ke-4 sehingga sebutan ke-8 adalah bersamaan dengan S8 tolak S3. Ya. Jadi kalau awak lihat pattern dia adalah katakan hasil tambah dari sebutan ke-6 sehingga sebutan ke-8 tu adalah sama dengan
S8 tolak S5. Hasil tambah dari sebutan ke-20 sehingga sebutan ke-35 adalah sama dengan S35 tolak S19. Awak nampak tak pattern dia? Okay, pattern dia kurang satu dekat sini kan? Dia kurang satu dekat sini. Awak kena ingat lah. Kena ingat formula ini ya. Okay, jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 94 soalan nombor 3. Baik. Sekarang kita nak belajar macam mana nak cari sebutan ke N dengan menggunakan SN, dengan menggunakan hasil tambah. Okay, katakan kita ada 8 sebutan pertama janjang aritmetik. Ya. Baik, ya. Ini adalah T4. Ya. T4 nilai dia 7. Ya. Jadi macam mana kita nak cari nilai T4 ni dengan menggunakan SN. Okay, kita tahu ini adalah S3 iaitu T1 tambah T2 tambah T3 adalah bersamaan dengan S3. Manakala ini adalah S4 iaitu T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Jadi kalau awak perhatikan, ya, nilai T4 adalah bersamaan dengan S4 tolak S3. Semua ni adalah S4 tolak dengan S3, kita dapatlah nilai T4 kan. Ya. Jadi S4, kalau kita tambahkan S4, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, kita dapat 16. Tolak dengan S3, 1 tambah 3 tambah 5 dapat 9. Jadi kita dapat nilai dia 7. Inilah caranya macam mana kita nak cari ya, sebutan ke N dengan menggunakan SN. Ya. Baik, ya. Iaitu sebutan keempat T4 sama dengan S4 tolak S3. Ya. Baik, kita tengok pula contoh ini. Ini adalah T6. Macam mana kita nak cari nilai T6, sebutan ke-6 dengan menggunakan SN. Okay, caranya seperti tadi. Ya. Caranya seperti tadi. Kita tahu semua ni adalah S5. Ya. Sebutan pertama sehingga sebutan kelima bila kita tambahkan, itu bermaksud S5. Manakala, kalau kita tambahkan sebutan pertama sehingga sebutan ke-6, itu bermaksud S6. Jadi, untuk dapatkan T6, caranya adalah S6 tolaklah S5. Kita dapatlah T6 kan? S6 tolak S5, kita dapat T6. Di mana S6 kita tambahkan. Sebutan pertama kita tambahkan sampai sebutan ke-6, kita dapat 36. Tolakkan dengan S5. S5 kita tambahkan sebutan pertama sehingga sebutan kelima, kita dapat 25. Maka kita dapatlah 11. Ya, sama kan? Jadi ya, sebutan ke-6 T6 adalah sama dengan S6 tolak S5. Ya, dia berkurang 1. Dia berkurang 1. Ya. Jadi kalau awak lihat pattern dia, kita boleh buat formula Tn. Ya, Tn sebutan ke-n sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Dia berkurang 1. Kalau T4 adalah sama dengan S4 tolak S3. Dia kurang nilai 1 dekat sini. Dia pun sama ya. Awak lihat Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Kalau sini 6, sini 6, sini 6 tolak 1. Dia berkurang 1. Jadi kesimpulan dia, untuk mencari sebutan ke-n dengan menggunakan formula hasil tambah iaitu Sn, formulanya adalah Tn sama dengan Sn tolak 1. Awak kena ingat formula ini. Ya. Baik, contoh ya. Cari hasil tambah n sebutan yang pertama bagi suatu janjang aritmetik di mana formula Sn diberi oleh ini. Ya. Okay, sekali lagi ya. Contoh ya, hasil tambah n sebutan yang pertama bagi suatu janjang aritmetik diberi oleh, ya ini formula dia, formula hasil tambah. Hitung sebutan ke n. Dia suruh cari sebutan ke n. Jadi ya, tadi kita dah belajar sebutan ke n, formulanya adalah ini. Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Jadi, untuk mencari sebutan ke-6, T6 adalah sama dengan S6 tolak S5. Kenapa kita guna formula ini? Sebab soalan bagi apa? Formula bagi hasil tambah Sn sebutan pertama. Jadi, kita terpaksa guna formula ini. Ya? Jadi, kita cari dulu S6. S6
N-nya adalah 6, kita ganti dalam sini. Kita ganti 6 dekat sini. Jadi kita dapat 36. Kemudian kita cari pula S5. Kita ganti N ni dengan 5. Kita ganti dengan 5, kita dapat 17.5. Jadi, kita bolehlah cari T6, iaitu S6 tolak S5. 36 tolak 17.5, kita dapat 18.5. Jadi, inilah cara macam mana kita nak cari sebutan ke N dengan menggunakan Sn. Okey, contoh berikutnya. Hasil tambah N sebutan yang pertama bagi suatu janjang aritmetik diberi oleh ini. Ini formula Sn. Hitung berapakah sebutan pertama. Okay. Jadi kita tahu sebutan pertama tu adalah T1. T1 adalah bersamaan dengan S1 sebab hasil tambah satu sebutan pertama adalah sama dengan T1 kan. Jadi kita gantilah N tu dengan 1 dekat sini. Kita ganti 1 dekat sini, kita dapat jawapan dia. Okey, sebutan pertama adalah 31/8. Soalan kedua, dia nak tanya berapakah nilai beza sepunya. Macam mana kita nak dapat beza sepunya? Okey, beza sepunya adalah sebutan kedua tolak sebutan pertama. Okey, sebutan pertama kita dah dapat. Masalahnya sebutan kedua kita tak tahu. Jadi kita kena cari dahulu sebutan kedua. Macam mana kita nak cari sebutan kedua dengan menggunakan formula Sn? Ingat lagi tak? Tadi baru kita belajar. Sebutan kedua adalah sama dengan S2 tolak S1. Dia kurang 1. Awak kena ingat ya. Jadi, S2 kita kena cari. Kita gantikan N sama dengan 2 dekat sini. Kita gantikan 2. Tolak dengan S1. S1 ini tadi yang awak kira tadi. Jadi kita selesaikanlah. Jadi kita dapatlah sebutan kedua sama dengan 29/8. Maka barulah kita boleh cari nilai D, iaitu sebutan kedua tolak sebutan pertama, iaitu 29/8 tolak sebutan pertama 31/8. Maka kita dapat nilai D sama dengan negatif 1/4. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku teks, muka surat 138, latihan intensif 5.1, soalan 4 sehingga soalan 6. Baik sekian saja video saya. Sekian, terima kasih.